Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Mungkin dia miskin, mungkin dia susah, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin manusia tak pandang dia, tapi Allah pandang dia. Mungkin hidupnya kais pagi, makan pagi, tetapi Masya Allah amalan dia super. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan selalu mendengar kisah sahabat-sahabat Nabi yang hebat. Bilal bin Rabah, Abu Hurairah yang melakukan hadis ni, Zinnirah tuan-tuan. Masya Allah hebat. Zinnirah seorang hamba, matanya dicungkil. Mata Zinnirah ni tuan-tuan dicungkil oleh tuan dia. Apa tuan dia jawab? Apa respon tuan dia bila Zinnirah mengadu, kenapa tuan mencukil mata saya? Dia kata, inilah habuan awak bila awak tak sembah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manaf, berhala-berhala sembahan datuk nenek moyang kami. Zinnirah kata, tak apa kalau macam tu, besok saya akan minta dengan Tuhan saya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah kembalikan semula mata Zinnirah. Tuan-tuan, Zinnirah sakit mata, tuan-tuan tetap berwudu. Bangun malam qiyamul lail dia minta pada Allah, ya Allah buktikan kekuasaanmu hai Allah. Pagi besok tuan-tuan subuh, Zinnirah tuan-tuan mata dia bercantum balik. Pergi jumpa dengan tuan dia. Jumpa dengan tuan dia. Tuan, semalam tuan kata saya minta dengan Tuhan saya. Tuan kata Tuhan kepada tuan yang mengarahkan supaya mata ini dicungkil. Semalam pagi tadi saya memohon dengan Allah, Tuhan yang saya sembah, supaya dikembalikan mata ini. Allah dah kembalikan mata saya. Masya Allah. Impaknya sebab dia bertakwa. Kenapa? Sebab mereka terlalu cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tuan-tuan sahabat Nabi respon terhadap pernyataan Nabi. Qalu laisa an hadha nas'aluka wahai Rasulullah. Bukan ini maksud pertanyaan kami. Bila Nabi ditanya oleh sahabat dengan lafaz umum, Nabi menjawab dengan lafaz umum. Qala, Nabi menjawab, Fayusuf Nabiyullah, ibnu Nabiyullah, ibnu Khalilullah. Lalu Nabi menjawab, adakah awak nak tahu tentang keturunan yang mulia? Nabi jawab, Yusuf ni anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah. Yusuf ni anak kepada siapa dia? Yaqub. Yaqub anak kepada siapa? Ishak. Ishak anak kepada siapa? Ibrahim. Orang mulia tuan-tuan. Lalu sahabat Nabi respon balik, ni tentang keturunan tuan-tuan. Inilah Yahudi duk pegang benda ni. Yahudi duk pegang benda ni. Sampai sekarang mereka duk claim mereka bangsa yang mulia. Sebab apa? Sebab mereka keturunan para nabi. Mereka keturunan para nabi. Saya sebut di awal tadi, kalau keturunan yang baik tapi tak bertakwa, tak ke mana keturunan tadi. Betul, Yahudi ada susu galuh para nabi. Namun disebabkan perangai dia tak elok, dia dah menyimpang jauh daripada ajaran Islam, maka mereka dihina. Tuan-tuan, Yahudi tuan-tuan dia tahu akan muncul Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Lalu mereka berpindah daripada negeri mereka, mereka tinggal di Palestin, mereka berpindah, ada beberapa keturunan mereka berpindah ke Madinah. Dan mereka bertapak di Madinah. Sampai di Madinah, mereka berona di Madinah. Mereka laga-lagakan antara kaum Aus dan Khazraj. Mereka berada di Khaybar zaman Nabi SAW. Apabila Aus dan Khazraj menerima Nabi SAW, mereka dah mula risau. Sebab amalan mereka ni tuan-tuan, dulu lagi Yahudi duk amal riba. Dulu lagi tuan-tuan, perangai Yahudi ni dia melagakan, suka melaga jadi batu api. Yahudi juga suka meremeh-remehkan dan merendah-rendahkan martabat orang lain. Dia yang paling mulia.
dan dia mengaku dia adalah anak Tuhan. Rupa-rupanya perancangan mereka cukup lama. Disebut di dalam Taurat tentang kelahiran Rasul akhir zaman. Disebut dalam Injil pun kelahiran Rasul akhir zaman. Nabi Isa sebut lahir Rasul akhir zaman adalah dalam kalangan orang Arab. Mereka tak nak timur, tak dapat timur, tak apa, kita tunggu juga. Sebab kita ni orang mulia. Mustahil dia tak nak terima statement daripada Nabi Isa AS. Mustahil orang ni lahir daripada kalangan orang Arab. For sure lahir daripada kalangan kita. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita belajar tentang sejarah, Nabi Yusuf orang Kristian panggil dengan Yosef. Betul? Apa lagi? Ibrahim mereka panggil dengan Abraham. Maksudnya mereka baca kitab. Namun mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dalam Taurat menyebut Madmin. Tapi pendeta mereka menyembunyikan tentang Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin dalam Taurat sebut Madmin. Sebab itulah kalau dia duk, orang kata apa, duk hantuk, bukan hantuk kepala lah, dia doa, dia hangguk-hangguk dekat dinding dia tu, dia sebut apa? Madmin, Madmin, Madmin. Dia tak tahu pendeta disembunyikan. Kalau tahu sekalipun mereka cuba menipu diri sendiri. Masya Allah. A'udzubillahi min zalik. Kita terpengaruh dengan perangai Yahudi. Tuan-tuan, apabila berlaku perjanjian Aqabah pertama dan kedua, Nabi sampai ke Madinah. Orang Yahudi ni tuan-tuan, mereka cuba memanipulasikan keadaan. Apabila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi lalu ikut laluan yang namanya Min Thaniyatil Wada'. Tuan-tuan pernah pergi Min Thaniyatil Wada'? Tak pernah lalu kan? Rugi. Kalau pergi dengan mutawif yang biasa, dia akan tunjuk kat mana Min Thaniyatil Wada'. Zaman Yahudi, tuan-tuan, khurafat ni Yahudi yang buat, bukan orang Melayu je ada khurafat, tuan-tuan. Kita dulu masa kita kecil-kecil lalu ikut pokok besar, orang sebut lalulah lalu. Kalau lalu bawah pokok besar tu kena minta izin. Rupanya Yahudi dah lama dah. Yahudi dah lama dah, tuan-tuan. Siapa-siapa lalu pergi dekat Min Thaniyatil Wada', confirm for sure tak boleh kembali. Sedangkan itulah port orang Yahudi di Madinah. Sebab gangster duk berkumpul dekat tempat namanya Min Thaniyatil Wada'. Kalau pergi ke situ, dua sahaja optionnya, sama ada dibunuh. Kalau tak nak ikut masuk gangster Yahudi, dibunuh. Nak selamat, masuk gangster Yahudi. So mereka bawa berita yang sama, khurafat yang sama. Siapa-siapa lah pergi ke Min Thaniyatil Wada', antara dua celah bukit yang tinggi besar, lalu ikut situ, confirm for sure tak selamat. Tiba Nabi sampai di Madinah, Nabi singgah, Nabi lalu ikut laluan Min Thaniyatil Wada'. Selamat Nabi. Aus dan Khazraj, Ansar tunggu Nabi di pintu masuk laluan Madinah. Tapi Nabi lalu keluar daripada pintu yang namanya Min Thaniyatil Wada'. Siapa yang aturkan? Allah. Siapa yang aturkan? Allah. Tuan-tuan, saya nak kita kembali refresh apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya Yahudi, tuan-tuan, perancangan mereka cukup hebat. Mereka menjarah tanah orang, termasuklah emperor dulu, British, Portugis, Belanda. Dia datang ke tanah Melayu, tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia tak boleh nak menguasai tanah Arab masa tersebut. Tanah Melayu masa itu dikuasai oleh Empire Osmaniyah, Turki Osmaniyah. Namanya Anatolia sebelum tu. Tuan-tuan, mereka tak boleh masuk ke tanah Arab. Kenapa? Orang Arab masa tu hebat. Mereka masuk bukan nak cari, alasan mereka nak cari rempah. Tak boleh diterima akal. Semata-mata nak cari rempah, terpaksa menempuh gelombang lautan yang cukup menggerunkan. Mustahil. Rupanya mereka datang, tuan-tuan, mereka nak sebar dakwah Kristian. Tuan-tuan, segenting kera, Narathiwat, Songkhla, Semenanjung Tanah Melayu, Vietnam, Kemboja,
Mindanao, Selatan Mindanau, Kepulauan Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, Sumatera adalah satu kelompok yang namanya Tanah Jawi. Mereka datang, mereka berpakat. Belanda, British, Portugis tak bergaduh. Kalau betul-betul mereka nak kuasai laluan rempah, sudah pasti mereka akan saling tembak-menembak. Tetapi tidak, sebab nawaitu mereka nak sebarkan dakwah Kristian. Itu